Kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan pengisian Malaysia hari ini, sumbangan darah kepada yang memerlukan. Walaupun kita berada dalam keadaan yang sangat dengan PKP ini kan, kekangannya banyak sekali, tetapi mungkin ada juga cara bagaimana kita boleh membantu pusat darah negara ini untuk mendermakan darah kepada mereka yang memerlukan. Kita nak bersama dengan Dr. Nuriati Abu Amin, pengarah Pusat Darah Negara di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Fareha macam mana? Alhamdulillah sihat, insya-Allah. Baik, Doktor, sebab ramai juga yang tanya persoalannya kan, dalam keadaan sekarang bagaimana kita nak tahu keadaan stok bekalan darah di pusat darah negara ini cukup ke tak cukup kan di saat PKP ini? Ya. Jadi terima kasihlah kepada MHR ya kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi maklumat mengenai pusat darah negara ini ya. Dan memang kita bekerjasama dengan rakan media dan juga di media sosial untuk memaklumkan kepada masyarakat yang mana bekalan darah kita pada waktu ini adalah mencukupi. Tapi pada masa yang sama, kita memerlukan pendermaan darah secara berterusan kerana kita perlu ada stok yang optimum untuk kita bekalkan darah kepada hospital-hospital di Lembah Kelang. Dan keperluan pendermaan darah ni bukan sahaja di Lembah Kelang tetapi juga di seluruh negara. Jadi memang kita sangat-sangat berharap kepada penderma di luar sana tampil untuk menderma darah. Jadi permintaan bekalan darah di hospital-hospital yang memerlukan darah ketika ini bagaimana, Doktor? Ya, permintaan agak menurun sedikit ya kerana mungkin sebab banyak memfokuskan kepada penjagaan ataupun perawatan pesakit COVID ya, dan ada juga beberapa hospital yang sedang menangguhkan sementara ya pembedahan contohnya. Tetapi kita tak boleh nafikan sentiasa keperluan darah tu memang sentiasa berterusan ya. Sebab masih lagi ada pesakit-pesakit yang memang memerlukan ya pada saban waktu. Contohnya mangsa kemalangan, ibu-ibu mengandung tumpah darah, bayi pramatang, pesakit kanser, pesakit talasemia dan pesakit yang memerlukan pembedahan yang urgent ya. Jadi memang keperluan tu sentiasa ada. Tapi memang kita lihat permintaan tu sedikit menurun dan dengan yang demikian walaupun pendermaan darah berkurangan, kita masih lagi boleh membekalkan darah kepada hospital-hospital yang memerlukan ni untuk pesakit-pesakit kritikal yang saya nyatakan tadi. Baik. Doktor, sebab sekarang kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan kan. Jadi adakah orang awam boleh datang juga ke Pusat Darah Negara ni untuk menderma darah? Ya. Pusat Darah Negara dan sebenarnya tabung-tabung darah di seluruh negara ya merupakan perkhidmatan penting ataupun essential services di bawah Kementerian Kesihatan. Oleh yang demikian, perkhidmatan kita masih beroperasi semasa perintah dalam kawalan ini. Namun, kita tidak nafikan juga ya disebabkan oleh penularan wabak dan juga penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan ni mengakibatkan kutipan darah kita menurun dan ada juga roadblock yang penderma darah kita perlu lalui untuk sampai ke Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah. Jadi memang masa ni kami sangat-sangat berharap untuk penderma darah tampil ke pusat-pusat kutipan darah statik kerana kebanyakan penganjuran kempen derma darah bergerak ya yang biasanya kita lihat kita buat di shopping mall, di pejabat ya, di sekolah dan sebagainya, yang penganjuran kempen derma darah ni dah dibatalkan. Jadi kita berharap penderma-penderma darah tampil ke pusat-pusat kutipan darah statik di seluruh negara ya, pergi kepada tabung-tabung darah di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat lanjut. Contoh di kawasan Lembah Kelang ni di bawah Pusat Darah Negara sendiri kita ada 3 pusat kutipan darah yang statik, iaitu di Jalan Tun Razak, di Mid Valley tu kita ada satu donation suite ya, kita panggil di Mid Valley, dan juga suite derma darah di Puspanita Putrajaya. Jadi kita dengan adanya pusat-pusat kutipan statik yang terletak di beberapa kawasan ini,
kita berharap ia memudahkan penderma-penderma kita untuk pergi menderma darah. Ya, tak perlu nak, katalah orang daripada Bangi, dia tak perlu datang PDN di Jalan Tun Razak kecuali mereka ni adalah penderma apheresis. Tapi mereka boleh menderma darah di Puspanita Putrajaya. Lebih dekat dengan... yang dekat dengan kawasan mereka lah. Dan dua lagi tempat yang saya juga nak kongsikan iaitu di Pusat Kutipan Darah di Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang, dan juga di Pusat Perubatan Universiti Malaya pun ada membuat kutipan darah juga. Jadi penderma darah kita mempunyai pelbagai tempat untuk menderma darah di kawasan Lembah Kelang. Baik. Dan di negeri-negeri pula, contohnya di Ipoh, di Pulau Pinang, di Sarawak, konsep pusat derma darah statik ni pun memang dipraktikkan, contohnya di tempat-tempat yang saya nyatakan tadi. Baik. Dan juga di seluruh negara. Jadi buat masa sekarang ini, apakah langkah ataupun usaha Pusat Darah Negara lakukan untuk memastikan bahawa bekalan darah buat masa ini mencukupi? Okey. Yang pertama sekali kami lakukan adalah untuk memastikan lokasi pendermaan itu selamat. Ya. Jadi kita faham kebimbangan masyarakat kita, adakah penularan COVID-19 ni boleh berlaku. Memang kita kata mana-mana tempat pun dia boleh terjadi kan. Tapi apa langkah-langkah yang kami dah ambil di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah ialah kita memastikan, contohnya pertama sekali kita membuat saringan kepada petugas kita setiap hari sebelum mereka memerlukan kerja, melakukan kerja untuk memastikan mereka tiada demam, ya, mereka tidak mempunyai simptom-simptom dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, apabila penderma darah kita memasuki fasiliti kita untuk melakukan derma darah, kita juga membuat saringan suhu, ya, di pintu masuk. Jadi mereka juga perlu kita juga perlu memastikan penderma darah kita tidak demam, tidak ada perjalanan ke luar negara, tidak menjaga pesakit-pesakit COVID contohnya, ya, untuk memastikan mereka benar-benar sihat dan seterusnya boleh masuk ke proses pendermaan darah seterusnya. Dan seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, kita menjaga kebersihan diri, kebersihan tangan terutamanya, melakukan social distancing, penjarakan sosial, ya, antara penderma-penderma pun kita buat juga perkara yang sama. Kita kawal berapa penderma darah yang boleh ada di dalam satu-satu kawasan pada satu masa. Doktor. Ya, kita nak mengikut semua arahan tu. Kemudiannya kita menyediakan hand sanitizer untuk penderma, untuk staf kita untuk gunakan, dan staf kita juga memakai sarung muka. Ya, pastinya itu antara langkah keselamatan yang perlu diambil kira juga kan, untuk keselamatan sama ada untuk kaki tangan ataupun penderma, ya. Baik, Dr. Noryati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan di atas perkongsian ini. Jadi seperti mana yang telah dikongsikan, maknanya masih lagi dialu-alukan kepada mereka yang ingin menderma darah bagi memastikan bahawa bekalan darah ini cukup kepada mereka yang memerlukan.